Hai semua, untuk video kali ni saya nak masak bubur lambuk. Tapi bubur lambuk ni versi Pantai Timur lah, versi Terengganu, versi Kelantan kot. Lepas tu versi Selatan Thai. Okey, hari ni saya pergi ladang kelapa sawit. Saya nak pergi tebang saya punya tebu 2-3 batang. Saya pun petik lah itu daun yang merah-merah tu. Kalau kat sini panggil daun pucuk midin. Pucuk midin tu mungkin kalau kat Sabah Sarawak tu lain, kalau kat kita orang lain. Okey, lepas tu saya pun petik ini daun kaduk belakang rumah. Okey, lepas tu saya pun pergi petik daun kesum sedikit pun kat depan rumah. Tadi kat belakang rumah kan. Okey, ni saya pun nak pergi cari satu daun tu. Daun tu tak ada kat rumah, iaitu daun orang panggil daun lamping budak. Inilah dia hijau-hijau kan. So kita ada 4 jenis daun kat sini. Tambahan satu lagi, saya tak sure daun ni boleh makan ke tak, tapi saya rasa macam saya pernah makan, tapi biarlah tak berani nak letak kan. Okey, lepas tu saya pun macam biasalah, ambil daun yang muda-muda je. Kita ambil yang pucuk-pucuk je. Daun ni kalau kat sini orang panggil daun lampin budak. Daun ni biasanya orang buat nasi pak. Biasanya daun ni orang buat ni lah, buat bubur lambuk lah kat kampung ni. Orang campur, orang letak sekali daun ni kan. Ni kita orang kampung ni punya style lah, ataupun pantai timur punya style. Okey, dia ada beza sikit lah macam mana bubur lambuk style orang bandar, bubur lambuk style orang kampung. Ni style orang kampung punya. So sayur-sayuran dia petik-petik je kat tepi jalan, kat dalam hutan. Okey, so sekarang untuk daun ni dah siap. Daun ni saya just gunting-gunting halus je. Sebab bubur lambuk ni kan dia kena ni ibaratnya saya tu macam cebisan-cebisan je. Okey, untuk sayur ni saya just kumpul-kumpul kepal-kepal macam tu. Lepas tu iris pula, gunting-gunting macam tu je kan. Senang sikit, tak perlu pakai pisau dah. Untuk sayur yang memang dah saiz kecil macam daun kesum ke, daun pucuk paku midin tu ke, saya tak lah gunting-gunting dia, biar je dia macam tu. Okey, yang ni daun kaduk. Okey, daun kaduk, lepas tu kita gulung-gulung, kita pun irislah dia. Okey, ni dah siap basuh tadi rupanya. Bila dah gunting-gunting semua ni, baru ingat yang belum basuh lagi. Tak apalah, nanti bila dah siap-siap ni baru kita basuh. Okey, ini macam daun kesum ni, dia satu lembar macam ni. Kita pun petik dia, tak perlu gunting lah, kita ambil dia satu-satu. Tapi kalau nak gunting halus-halus pun, sekali dengan batang dia pun no problem. Ikut atas selera masing-masing je. Ni saya punya style lah. Sebenarnya saya tak pernah masak bubur lambuk. Ni tiba-tiba rasa macam nak makan bubur lambuk. Sejarahnya tadi saya pergi kebun, saya just nak makan pucuk paku midin je. Instead saya just celur dengan air panas, cicah budu kan, makan dengan nasi. Tapi tiba-tiba teringin nak makan bubur lambuk lah pula. So buatlah, walaupun bubur lambuk ni tanpa santan. Nak try, mana tahu kan rasa dia macam mana. Tapi rasa dia mungkin not bad kot, tak adalah beza jauh pun. Okey, untuk daun ni kita just petik satu-satu. Okey, lepas tu bila dah siap pasal daun ni, okey, saya pakai dalam segenggam je beras. Lepas tu dah hitam halia dengan bawang merah. Bawang merah tu kalau di saiz kecil banyak lah. Ni saya buat di saiz besar, saya pakai sebiji je. Ni sebabkan saya first time saya buat, saya tak tahu. Lepas tu saya pun tanyalah saya punya mak saya cakap, dia pakai bawang merah dengan halia dan lada hitam je. Lada hitam tu banyak sikit. Dia bagi tahu tu je. Lepas tu yang benda lain ni saya buat sendirilah. So saya tak tahulah dia rebus ke, dia tumis ke. Sorry to say lah. Tapi ni saya just, bila mak saya dah bagi tahu pakai bawang je, pakai halia dan juga pakai lada hitam je, saya main hentam lah cara-cara itu macam mana. Bukan nak kata apa, sebab biasanya orang yang dah biasa masak ni, dia just rasa, mungkin dia just tahu bahan-bahan dia, mungkin dia dah tahu kot macam mana cara nak olah. Walaupun prinsip bagi saya lah kan, prinsip nak masak ni dia just macam tak perlu setiap orang tu ikut cara yang sama. Instead dia orang boleh ikut cara masing-masing, asalkan end up with the result yang orang cakap macam tu juga. Instead nak letaklah apa benda dulu ke, ada orang rebus beras dulu apa semua tu kan. Yang tu style orang tu. So ini style saya. Instead akhir yang apa yang kita nak adalah dia punya hasil dia tu tetap sama, bubur lambuk.
Okey, saya pun rebuslah. Tadi saya letak air mendidih tadi, lepas saya tumis tadi saya punya bawang sampailah dia, tak perlu sampai dia garing, just setakat tumis saja. Lepas tu saya pun letak beras, terus beras yang saya dah rendang segenggam je. Lepas tu saya pun, letak saya punya air panas. Okey, lepas bila beras tu dah pecah je beras tu, saya pun off lah api. Saya off api ni, saya pun tutup. Sebab biasanya saya masak bubur lambuk ni style saya masak bubur nasi. Instead bila dah pecah beras tu, saya pun tutup api, saya biarkan dia dalam sejam. Lepas tu on api balik, dia macam ibaratnya cepat sikit proses. Bukan cepat apa, dia jimat gas. Tak perlulah kita nak rebus dia 1 jam ke sejam lebih ke. Instead bila dah berapa pecah tu, bila kita offkan kita punya api, instead beras tu dia slow macam kembang hancur sendiri. Maknanya kalau kita nak masak again 1 jam kemudian tu, dia memang cepat dia punya hancur beras tu. Okey, macam ni. Okey, ni total saya masak ni just 40 minit je. Serius nak bagi beras hancur ni just 40 minit je, tak perlu lama-lama. Okey, tadi saya masukkan garam, lepas tu masukkan abang-abang perisa apa yang nak masuk lah. Lepas tu macam tu lah saya masak sampai dia jadi bubur lah. Sampai dia bubur, lepas tu kita tengok lah, kalau perlu tambah air, kalau tak perlu tak payah. Tapi untuk bubur lambuk ni biasanya kalau kat sini dia agak sedikit cair, dia tak macam bubur nasi yang yang cakap, yang pekat kental tu, dia just cair-cair sikit. Okey, macam mana saya pun tambah air. Saya nak bagi beras ni hancur sedikit lagi, saya tambah lagi air. Lepas tu masak lah berdasarkan ikut kepekatan nak pekat ke nak cair ke, ikut terpulang pada masing-masing lah. Okey, lepas tu saya pun letak saya punya sayur. Okey, once bila letak dry sayur ni je, saya punya bubur bau dia macam, kalau you all pernah pernah bau macam orang baru lepas mesin rumput tu kan, bau dia macam tu lah. Ini makan masa juga, makan masa dalam 5 minit ke untuk totally dia punya bau yang tak sedap tu hilang, sampailah dia cooperate dengan bau bubur tadi tu, yang dominan bau santan. Walaupun tak ada santan sebab saya letak minyak kelapa tadi, so dia pun bau dia ala-ala santan sikit, walaupun tak ada santan. Dan apa yang saya tahu dan apa yang saya pernah makan, mak saya buat apa semua tu, orang kampung saya masak, memang rasa yang paling dominan dia tu adalah rasa lada hitam. Rasa lada hitam, lepas tu rasa santan, lepas tu rasa bawang-bawang sikit, lepas tu yang daun-daun yang kita kutip tadi tu nak buat dia punya sayur tadi tu, dia ada satu bau dan rasa dia yang tersendiri. Mesti siapa yang pernah makan bubur lambuk cara macam ni, baru dia dia tahulah macam mana rasa dia tu, specialty dia tu rasa macam mana. Okey, disebabkan sebab kita pakai sayur-sayur yang macam ni, sayur yang tepi jalan je, tak ada beli, tak ada tak macam yang saya pernah biasanya setiap orang tu bubur lambuk dia berbeza-beza kan. Yang saya pernah makan, tak pernah saya biasa makan, bila saya pergi ada yang letak sawi, ada letak carrot, yang tu tak kena dekat saya, sebab saya dia kecil lagi, saya celik mata je. Macam itulah bubur lambuk saya. Style yang saya jumpa bubur lambuk yang Kelantan, yang selatan time, memang macam ni ada punya rasa. Tapi yang ni lain sikit, ni ringan-ringan sikit sebab dia tak ada santan. Okey, inilah yang saya buat. Okey, selamat menonton.